Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min karamika 'ilman ya rabbal alamin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan semua sahabat-sahabat baginda. Insya-Allah malam ni kita sambung kuliah kitab Al-Qaulut Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam. Masalah yang ke 87. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain ila an qal, hendaklah makmum menegur imam dengan zikir. Kesalahan yang dilakukan oleh imam, makmum hendaklah tegur dengan tasbih. Disunatkan bagi makmum menegur apabila didapati imamnya salah pada bacaan. Betul? Bukan? Hendaklah makmum menegur imam dengan zikir. Masalah sebelum ni, hukum makmum tegur kesalahan yang dilakukan oleh imam adalah sunat. Kemudian cara macam mana nak tegur, ni masalah 87 bagi tahu tegur adalah dengan membaca tasbih. Jika imam lupa membaca Fatihah, maka hendaklah makmum di belakangnya membaca tasbih untuk mengingatkannya. Lepas takbiratul ihram, sunat baca doa iftitah. Kemudian baca ta'awud. Kemudian rukunnya adalah baca Fatihah. Lepas Fatihah, sunat baca surah. Tu imam lupa. Lepas baca doa iftitah, terus baca surah. Tak baca Fatihah. Makmum yang perasan, sunat dia tegur. Macam mana nak tegur? Ucap tasbih. Subhanallah. Ataupun imam bangkit daripada rakaat yang kedua. Bangkit daripada rakaat kedua, baca Fatihah dulu, baru baca surah. Ini imam bangkit-bangkit terus sambung surah yang dibaca pada rakaat pertama. Lupa baca Fatihah. Makmum yang perasan, sunat bagi dia tegur dengan ucap tasbih. Kadang-kadang berlaku dalam sembahyang fardu. Kadang-kadang berlaku dalam sembahyang sunat. Sembahyang tarawih. Imam imam tahfiz, satu malam satu juzuk misalnya. Jadi dalam fikiran imam tu, ayat yang perlu dibaca pada rakaat seterusnya. Bila dibangkit daripada sujud tu, dia akan fikir nak sambung kat mana. Nak sambung dekat mana. Kadang fikiran dia nak sambung kat mana tu ghalib. Sehingga dia terlupa nak baca Fatihah. Dia terus baca
ayat sambungan daripada rakaat sebelum. Jadi makmum yang perasan sunat tegur dengan tasbih. Dan jika ia tidak sedar juga, maka tidak boleh ia tegur dengan kata-kata yang lain daripada zikir. Seperti berkata ia, engkau tertinggal Fatihah. Atau berkata ia, bacalah Fatihah. Makmum dah tegur, subhanallah. Imam masih lagi tak perasan apa kesalahan yang dia buat. Boleh ke makmum tegur dengan cara yang lain selain daripada tasbih? Tak boleh makmum tegur dengan bercakap. Contoh percakapan yang ditulis kat sini, makmum cakap kat imam, engkau tertinggal Fatihah. Bila makmum bercakap engkau tertinggal Fatihah, wahai imam, apa berlaku dengan sembahyang makmum? Batal lah. Sembahyang imam tak batal lagi. Makmum cakap kat imam, bacalah Fatihah. Terus batal. Solat makmum. Teguran hanya boleh dilakukan terhadap imam dengan membaca tasbih. Subhanallah. Solat ni adalah munajat hamba dengan Allah. Hamba dia berdialog dengan siapa? Dengan Allah dalam solat. Kerana tu ada hadis yang menyebut, apabila satu orang hamba baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab. Spontan. Terus Allah jawab. Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab. Maliki Yaumiddin, Allah jawab. Athna alayya abdi, majjadani abdi, hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Dalam solat kita berdialog dengan siapa? Dengan Allah. Kerana tu tak sesuai kita bercakap dengan manusia. Dalam solat, kalau kita bercakap dengan manusia dalam keadaan sedar dan tahu, batal solat kita. Satu masa sahabat solat, salah seorang daripada ahli jemaah tu mu'allaf, baru masuk Islam. Antara perkara yang diajar kepada dia, bila orang bersin lalu dia ucap Alhamdulillah, orang Islam yang dengar hendaklah ucap apa? Yarhamkallah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kamu. Jadi dalam solat ada ahli jemaah yang bersin, dia ucap Alhamdulillah. Orang yang bersin itulah. Maka sahabat yang baru masuk Islam ni dengar, dia pun jawab. Baru belajar kan. Bila orang bersin, dia ucap Alhamdulillah. Orang yang dengar jawab dengan Yarhamukallah. Bila dia ucap Yarhamukallah, makmum malah jeling ke dia. Sampailah lepas solat, dia diberitahu solat ini tak layak untuk berkhitab, bercakap dengan manusia. Solat ni untuk Allah. Percakapan yang kita buat dalam solat hanya tuju kepada siapa? Hanya kepada Allah. Kerana tu tak boleh kita cakap. Walaupun percakapan kita tu untuk menegur kesalahan yang dibuat oleh imam. Tok imam lupa baca Fatihah tu, baca Fatihah dulu. Batal sembahyang makmum yang menegur. Baik. Masalah seterusnya. 88. Makmum syak. Bilangan rakaat imamnya.
Jika makmum sembahyang zuhur di belakang imamnya, kemudian syak ia pada tasyahud akhir, adakah imamnya telah sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat? Bukan imam yang syak, makmum yang syak. Ini rakaat ketiga ke dah 4 dah. Imam duduk tahiyat akhir. Makmum tu duduk tahiyat akhir juga. Tapi dia syak. Baru 3 ke dah 4? Adakah ia sayugia membaca tasbih untuk mengingatkan imamnya? Itu dia punya soalan dia. Bila dia syak, apakah perlu dia tasbih ingatkan imam? Ataupun tidak perlu? Ini perlu ke tak perlu ni bila dia syak. Tapi kalau dia yakin imam baru 3 rakaat, sunat bagi dia tegur Tok Imam. Supaya Tok Imam tadi bangkit. Kalaulah dia tak yakin ini adalah rakaat ketiga, dia berbelah bagi ketiga ke empat. Rasa macam baru 3 tapi mungkin dah 4. Diriwayatkan oleh Ar-Ruyani daripada bapanya bahawasanya diihtimalkan tidak kena tasbih. Ayah kepada Imam Ruyani bagi tahu boleh nak tegur, boleh tak tegur. Kalau tak tegur, kenapa? Apa alasan tak perlu tegur? Kerana zahirnya imam itu ia telah percaya bahawa ia telah sembahyang 4 rakaat. Imam duduk tahiyat akhir tu sebab dia yakin. Dah berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau dia tak yakin, dia akan apa? Ambil yang yakin, iaitu 3, dia akan bangkit rakaat yang keempat. Jadi bila dia duduk tahiyat akhir, berarti dia yakin itu adalah rakaat yang keempat. Kerana tu tak perlu tegur, ikut je imam. Zahirnya imam itu telah percaya ia bahawa ia telah sembahyang 4 rakaat, sedangkan makmum tidak yakin ia kesalahan imam itu. Makmum berbelah bagi 3 ke 4. Maka bila makmum tak yakin, imam pula pada zahirnya dia buat perkara yang dia yakin, maka tidak patutlah makmum itu meragu-ragukannya. Bila makmum tegur, subhanallah, dalam keadaan makmum sendiri syak, imam tadi elok-elok yakin, jadi apa? Jadi syak lah. Elok-elok 4 rakaat, imam bangkit jadi 5 rakaat pula. Tak yakin, bapa kepada Imam Ruyani kata tak perlu tegur. Jangan buat sesuatu yang menyebabkan imam jadi ragu dan mengacau pekerjaannya, yakni pekerjaan imam dengan tasbihnya itu. Itu alasan kenapa tak perlu tegur. Dan diihtimalkan kena tasbih. Ayah Imam Ruyani juga beritahu boleh tasbih. Boleh. Ingatkan imam baru 3 rakaat, belum 4 lagi. Apa alasan boleh tasbih? Ingatkan imam tu. Kerana syak di dalam sembahyang itu seperti yakin jua. Dia kata bila makmum syak, imam sembahyang 3 ke 4, syak makmum ni macam dia yakin. Apa dalilnya? Dengan dalil sama kedua-duanya pada hak dirinya. Bagi makmum 3 dan 4 ini sama. Dia berbelah bagi kan. 50-50. Syak ni 50-50. 50 imam dah rakaat keempat, 50 juga imam baru rakaat ketiga. Jadi perkara yang dia ragui dalam solat macam perkara yang dia yakin. Perkara yang dia yakin, maka boleh bagi dia tegur.
Baik. Kemudian bila makmum tegur, padahal makmum tadi dalam keadaan syak, tak yakin. Imam, kan pendapat pertama mengatakan pada zahirnya, apa yang imam buat itu adalah perkara yang imam yakin. Imam yakin dah rakaat keempat. Tiba-tiba makmum tegur. Dan seperti mana tidak lazim imam itu beramal ia atas syak makmum itu, tidak lazim juga menurunkan yakinnya. Bila makmum tegur imam, subhanallah, imam dah yakin. Ini rakaat keempat. Dia perlu tak beramal dengan teguran makmum tu? Tak perlu. Dia teruskan tahiyat, kemudian bagi salam. Tak lazim. Dia turunkan keyakinan dia daripada itu dah rakaat keempat kepada syak. Ini baru rakaat ke? Tak perlu. Tak lazim. Tak mesti. Dan jika dengan segera makmum bermufarakah dirinya dengan imam, dia tegur imam, imam tak layan. Sebab imam yakin itu rakaat yang keempat. Makmum pun dia mufarakah. Bila makmum mufarakah, sebab makmum duk rasa baru tiga, wajiblah ia sempurnakan sembahyangnya 4 rakaat dan sujud sahwi. Dia mufarakah, kena niat mufarakah dulu. Baru boleh dia bangun, sempurnakan baki rakaat. Tak boleh dalam keadaan imam belum bagi salam, dalam keadaan dia tak niat mufarakah, dia bangkit sempurnakan baki rakaat. Tak boleh. Kalau dia nak bangkit, tak nak tunggu imam bagi salam, niat dulu mufarakah. Kemudian lepas ditambah 1 rakaat, sebelum dia bagi salam, sujud dulu sahwi. Walau sekalipun syak itu di belakang imamnya. Kaedahnya sujud sahwi ni, kalaulah dia makmum, dia buat salah, imam sujud sahwi tak? Imam tak sujud sahwi, maka dia kena sujud sahwi tak? Dia tak perlu sujud sahwi. Kesalahan yang dibuat dalam keadaan dia adalah makmum, kesalahan tu, kekurangan tu ditanggung oleh imam. Kerana tu tak dituntut dia sujud sahwi. Tapi ini dia dituntut juga bagi dia lepas ditambah 1 rakaat, dituntut dia sujud sahwi, disunatkan bagi dia sujud sahwi. Kenapa? Padahal dia kan makmum. Sepatutnya makmum tak dituntut sujud sahwi. Sujud sahwi itu kenapa? Kerana menambah rakaat yang diwahamkan semasa ia sembahyang seorang diri, bukanlah semata-mata kerana syak. Jadi dia kena sujud sahwi itu bukan kerana dia syak semasa jadi makmum. Dia kena sujud sahwi itu kerana dia tambah 1 rakaat. Dia tambah 1 rakaat itu semasa dia dah mufarakah daripada imam, dah tak ada kaitan dia dengan imam dengan solat berjemaah. Jadi dia tambah 1 rakaat itu, rakaat yang ditambah itu dalam keadaan waham itu adalah rakaat yang keempat, boleh jadi itu rakaat yang kelima. Karena tu dia dituntut sujud sahwi. Kerana menambah rakaat yang diwahamkan semasa ia sembahyang seorang diri bukanlah semata-mata kerana syak. Dan pendapat yang tersebut mengikut apa yang dinakalkan di dalam Raudhah daripada Imam Al-Ghazali. Dan ada pun pendapat Al-Qadhi. Pendapat yang mengatakan bila dia dah bangkit, dia niat mufarakah, dia pun bangkit tambah 1 rakaat. Sebelum salam, dia disunatkan sujud sahwi. Ini adalah pendapat Imam Ghazali. Adapun pendapat Qadhi Husain. Qadhi Husain kata apa? Tidak dikenakan sujud sahwi. Dia niat mufarakah, tambah 1 rakaat lagi. Kemudian, lepas tahiyat akhir, terus bagi salam, tak perlu sujud sahwi.
Kenapa Qadhi Husain kata tak perlu sujud sahwi? Kerana sebabnya ialah syak. Sujud sahwi itu dituntut kerana syak. Dan syak itu berlaku semasa makmum tadi ikut imam. Masa imam duduk tayat akhir tu dia syak. Ni dah 4 ke bukan 3 ke? Dia syak tu sebelum dia mufaraqah. Jadi syak yang berlaku dalam keadaan dia adalah makmum, syak tu tak dituntut bagi makmum tu sujud. Sebab ditanggung oleh imam. Tu perbezaan pandangan antara Qadhi Husain dan juga Imam Ghazali. Boleh kita nak ikut salah satu daripada dua pandangan ni. Nak sujud sahwi pun boleh ikut pendapat Imam Ghazali. Tak nak sujud sahwi pun boleh ikut pendapat Qadhi Husain. Baik, masalah yang seterusnya 89. Imam memberi salam dalam rakaat yang kedua pada sembahyang asar dan maghrib. Sembahyang asar 4 rakaat. Sembahyang maghrib 3 rakaat. Masalahnya baru 2 rakaat imam dah bagi salam. Lupa. Bagi salam dengan sangkaan dah cukup. 4 rakaat sembahyang asar dah cukup, 3 rakaat sembahyang maghrib. Baik, seorang sembahyang asar atau maghrib serta imam. Kemudian imamnya memberi salam daripada 2 rakaat. Lepas 2 rakaat, sepatutnya bangkitlah rakaat ketiga. Ini masalahnya baru 2 rakaat imam dah bagi salam. Lalu membaca ia tasbih untuk mengingatkan imam. Bila imam bagi salam, itulah perkara yang sepatutnya. Perkara yang perlu dilakukan oleh makmum adalah tegur imam dengan tasbih. Subhanallah. Maka imam itu tidak juga menyedarinya. Imam duk yakin dah sempurna dah solat. Maghrib dah 3 rakaat, asar dah 4 rakaat. Tapi makmum cukup yakin belum sempurna, baru 2 rakaat. Dan tidaklah ia kembali masuk semula kepada sembahyangnya. Siapa ni? Imam. Imam bagi salam. Dan bila makmum tegur, dia tetap tak masuk balik dalam solat. Bila kita menjadi imam dan kita pun syak 3 ke 4 ataupun 2 ke 3, lalu kita memilih 3. Lalu kita milih. Sepatutnya kita pilih yang kurang 2. 3 ke 4. Kita kena pilih 3. Tapi masalah kita pilih yang dah sempurna. Dah 4 dah ni. Duduk tahiyat, bagi salam. Jadi bila makmum tegur, maka hendaklah kita, walaupun dah bagi salam, kita kena masuk semula dalam solat dan tambah baki rakaat solat kita. Itu yang sepatutnya. Tapi kalaulah makmum tegur, imam masih lagi tak sedar kat mana dia silap, kat mana dia salah, oleh kerana demikian, maka hendaklah makmum itu menyempurnakan sembahyangnya. Bila imam tak mau masuk balik dalam solat, makmum jangan ikut imam. Makmum kenapa? Bangkit, sempurnakan baki rakaat. Dan berkata Al-Qadhi, Qadhi Husain, hendaklah ia sujud sahwi. Bila ditambah 1 rakaat, kalau bagi maghrib lah. Ataupun asar. Lepas ditambah 1 rakaat, kata Qadhi Husain, sujud sahwi. Dan jika ia syak, ia makmum, syak tentang salam imam, adakah dengan lupa ataupun sengaja. Lepas 2 rakaat, imam bagi salam. Bila imam bagi salam, padahal makmum yakin ini baru 2 rakaat. Makmum yang tegur imam, subhanallah, subhanallah. Tapi tetap juga imam
tak masuk balik dalam solat. Dia terus wirid. Astaghfirullahaladzim. Dia tak pedulikan teguran makmum. Jadi makmum tadi, dia syak. Imam ni bagi salam dengan sengaja ke? Ataupun kerana lupa, tak sengaja. Jika ia makmum syak tentang salam imam, adakah dengan lupa ataupun sengaja? Maka hendaklah ditanggung bahawa imam itu lupa. Makmum dia kena bagi tahu pada diri dia, imam ni dibagi salam baru 2 rakaat. Dah bagi salam, dia bagi salam ni kerana dia lupa. Kalau dia tak lupa, dia tak akan bagi salam, dia akan bangkit untuk rakaat ketiga ataupun rakaat keempat untuk sempurnakan. Ini dah bagi salam, imam ni terlupa ni. Itu makmum perlu yakinkan diri dia. Dan mestilah ia sujud sahwi. Imam bila dibuat sesuatu perkara dengan lupa, maka dituntut sujud sahwi. Kalau imam tak sujud sahwi, makmum dituntut sujud sahwi. Kesalahan yang dilakukan oleh imam, kesalahan itu juga perlu ditanggung oleh makmum. Perlu ditanggung oleh makmum. Maknanya bila imam sujud sahwi, makmum pun kena ikut sujud sahwi, walaupun makmum kata aku tak buat salah, yang buat salah adalah imam. Kenapa aku perlu sujud sahwi? Tak. Bila dia sembahyang berjamaah, imam sujud sahwi, makmum juga kena ikut sujud sahwi. Dia sembahyang berjamaah, imam buat perkara yang menuntut dia sujud sahwi, tapi imam tak mau sujud sahwi. Makmum kena sujud sahwi tak? Makmum tetap disunatkan sujud sahwi. Itu kerana tu kata Qadhi Husain, makmum bila ditegur imam, bila imam bagi salam, makmum dia kena bagi tahu kat diri dia, imam ni bagi salam dalam keadaan terlupa. Lalu dia pun tegur imam. Kalau imam tak mau ikut, dia niat mufarakah, dia bangkit, sempurnakan baki rakaat. Oleh kerana imam bagi salam dalam keadaan terlupa, mana itu satu perkara yang menuntut sujud sahwi. Sebelum bagi salam, makmum tadi hendaklah sujud sahwi. Dan ketahuilah, jika makmum itu yakin bahawa imamnya memberi salam kerana ia lupa, dan bangun ia makmum mengiringi salam imamnya, baru 2 rakaat imam dah bagi salam, dan dalam hati makmum, ni imam lupa ni, ini imam terlupa ni, baru 2 rakaat dah bagi salam. Ni masalahnya makmum lepas imam bagi salam, dia terus bangkit, sempurnakan baki rakaat. Nascaya batallah sembahyangnya. Sembahyang siapa? Sembahyang makmum. Melainkan apabila bangun ia makmum dengan niat mufarakah dengan imam. Bila makmum yakin imam bagi salam dalam keadaan terlupa, jadi makmum dia tidak boleh sempurnakan baki rakaat melainkan dengan niat mufarakah. Dengan niat apa? Sebab apa? Ikatan solat makmum dan imam tu belum terputus dengan imam bagi salam dalam keadaan lupa. Dengan imam bagi salam dalam keadaan lupa, ikatan solat makmum dan imam tu belum lagi terputus. Jadi macam mana nak putuskan ikatan tu supaya makmum boleh sempurnakan baki rakaat? Cara nak putuskan ikatan tu adalah dengan niat. Nak ikat pun dengan niat. Saja aku sembahyang fardu asar ikut imam. Nak berjamaah, nak ikat solat kita dengan imam pun dengan niat. Nak putuskan solat makmum dengan imam pun dengan niat. Niat mufarakah, aku dah tak ikut dah imam ni. Baru boleh kita bangkit, sempurnakan baki rakaat. Satu. Yang kedua, ikatan solat makmum dan imam ni boleh terputus bila, kalaulah imam bagi salam dalam keadaan tak sengaja, dalam keadaan lupa, dia akan terputus bila selang masa yang lama antara salam dan juga makmum tadi bangkit sempurnakan baki rakaat. Selang yang lama. Lama tu berapa lama? Maka ulama kata ikut uruf. Kalau uruf kata 2 minit tu lama, lamalah. Mana lepas 2 minit baru bangkit sempurnakan baki rakaat. Kalau makmum nak
sempurnakan lepas terputusnya ikatan makmum dan imam tanpa dia niat mufaraqah. Kena tunggu selang masa yang lama. Setengah ulama kata selang masa yang lama tu lebih kurang 2 rakaat yang ringkas. Kalau kita kata 1 rakaat 1 minit, 2 rakaat yang ringkas 2 minit. Lebih kurang itulah. Nak mudah, tak mau tunggu masa yang lama, dah tegur dah imam tapi imam tetap juga tak ingat, maka niat dulu mufaraqah dalam keadaan duduk, baru bangkit sempurnakan baki rakaat. Kalaulah tanpa niat mufaraqah, dia bangkit sempurnakan baki rakaat, sembahyang makmum batal. Sebab apa? Bila dia niat ikut imam, dia telah ikatkan solat dia dengan imam, maka dia kena ikut imam. Dia kena ikut imam dia. Wajib atas makmum ikut imam. Jadi bila dia tak ikut imam, sembahyang dia batal. Atau bangun ia selepas selang yang lama, kemudian daripada salam imam. Kerana kedua, yakni ikutan itu tidak terputus dengan salam imam yang lupa. Tapi kalaulah imam salam dalam keadaan yakin dah sempurna solat, maka dengan semata-mata salam tu, ikutan antara makmum dan imam dah dah selesai. Dah terputus. Contoh, kita diajar untuk membaca doa selepas tahiyat. Fil alamin innaka hamidum majid. Ada lagi doa Nabi ajar. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ghafir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta. Ada lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil. Panjang. Doa boleh dibaca selepas tahiyat. Tapi masalahnya Tok Imam baca sampai fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Tok Imam bagi salam. Kita belum sempat baca doa lepas tahiyat, imam dah bagi salam. Boleh tak kita tak bagi salam lagi, kita baca doa? Boleh. Sebab apa? Bila imam bagi salam, dah bagi salam tu dalam keadaan sengaja, bukan lupa, dan bagi salam tu kerana dah sempurna solat, maka terus ikatan antara solat makmum dan imam dah terputus. Maka boleh makmum masih lagi meneruskan dia punya solat. Maksudnya terus lagi duduk tahiyat, baca doa lepas tahiyat, kemudian baru bagi salam. Tak semestinya bila imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, makmum juga wajib bagi salam. Tinggal doa tak. Imam memanglah dia dituntut takhfifkan solat. Solat dengan ringkas. Apa maksud solat dengan ringkas? Buat perkara yang fardu, kemudian buat perkara yang sunat ini adna. Kadarnya apa? Bukan paling sikit, tetapi sekurang-kurang sempurna. Kalau tasbih tu 3 kali. Kalau doa tu yang sederhana, tak yang panjang. Itu memang dituntut atas imam. Adapun makmum, dia boleh panjangkan dia punya tasbihat ataupun doa kalaulah masih berbaki masa. Dia sujud, dah tasbih 3 kali dah, tapi imam masih sujud lagi. Boleh tak ditambah tasbih? Boleh. Begitu juga, dia baca tahiyat, selesai tahiyat, imam terus bagi salam. Dia tak baca lagi doa lepas tahiyat. Boleh tak dia nak sambung lagi baca doa? Boleh, tak ada masalah. Walaupun imam dah bagi salam, bila imam bagi salam, maknanya qudwah makmum dan imam tu dah terputus. Salam yang macam mana? Salam yang sengaja. Adapun salam yang dilakukan oleh imam takkan terlupa, dia tak memutuskan qudwah. Qudwah imam dan makmum akan terputus bila? Satu, bila makmum niat mufaraqah. Yang kedua, selang masa yang lama. Baik. Bahkan terputus dengan salamnya apabila jatuh, yakni berlaku pada tempatnya. Itu maknanya salam pada tempatnya itu dah memang sembahyang dah sempurna. Imam pun bagi salam. Dengan semata-mata salam tu qudwah
solat makmum dan imam terputus. Adapun jika jatuhnya salam bukan pada tempatnya, baru rakaat kedua dah bagi salam. Salam tempatnya bukan pada rakaat kedua pada sembahyang maghrib, bukan pada rakaat kedua pada sembahyang asar, rakaat keempat. Itu tempat salam. Bila salam tu jatuh bukan pada tempatnya, maka salam itu tidaklah mengeluarkan ia, yakni makmum dengannya dengan salam itu daripada solat itu. Bila imam bagi salam dalam keadaan terlupa, salam itu tak memutuskan qudwah makmum dan imam. Bahkan yang boleh mengeluarkan makmum itu daripada sembahyangnya dengan sebab lama selang selepas salam imamnya. Satu, dengan niat mufaraqah. Yang kedua, selang salam imam dengan makmum bangkit sempurnakan baki rakaat itu selang masa yang lama. Dan berdasarkan kaedah tersebut, maka hendaklah makmum bangun yakni qiyam dengan niat mufaraqah dengan imam. Kalau nak bangkit juga, tak mau tunggu lama, niat mufaraqah, bangkit. Ataupun biarlah selang lama sedikit selepas salam imam itu, barulah ia makmum bangun selesaikan sembahyangnya. Wallahu a'lam. Habis. Berikutnya masalah yang ke-90. Perkara imam terlupa bagi salam sebelum sempurna solat ni berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu masa Nabi sembahyang Zuhur 2 rakaat. Lepas sembahyang Zuhur, lepas 2 rakaat Nabi pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belakang Nabi dipanggil Zul Yadain. Zul Yadain dia tegur Nabi. Aku siratis salatu am nasita ya Rasulullah. Apakah semayang dah dipendekkan? Selama ni tuan semayang Zuhur 4 rakaat, hari ni semayang Zuhur 2 rakaat. Boleh jadi kan? Nabi diturunkan wahyu kepada baginda. Hukum ni boleh berubah-ubah. Macam pada zaman awal Islam, arak boleh minum. Okay. Kemudian baru diharam, berubah. Mula-mula boleh, kemudian tak boleh. Zaman awal Islam, bercakap dalam solat boleh. Tapi kemudiannya dilarang. Nabi tengah solat, kalau sahabat datang jumpa Nabi, sahabat akan bagi salam. Assalamualaikum. Maka Nabi akan jawab, Waalaikumsalam. Padahal Nabi tengah solat. Zaman awal Islam. Tapi kemudiannya, ada satu orang sahabat, dia datang pada Nabi, ketika Nabi tengah solat, dia bagi salam, Nabi tak jawab salam dia. Hati dia dah mula dah mula gelisah. Apa kesalahan yang aku buat yang menyebabkan Nabi tak mau jawab salam aku. Nabi bila dia marah pada satu orang sahabat, antara cara dia apa dia? Dia tak akan layan sahabat tu. Sahabat yang ketinggalan menyertai Nabi ke Tabuk kan. Dia datang jumpa Nabi, bagi salam, Nabi jawab salam. Nabi tak jawab salam dia. Ada seorang sahabat dia buat rumah tinggi. Nabi tanya, tu rumah siapa tu? Sahabat berkata, tu rumah fulan-fulan. Fulan tu datang jumpa Nabi bagi salam, Nabi tak jawab. Dia dah gelisah. Dia tanya, kenapa? Biasa aku jumpa Nabi bagi salam, Nabi jawab. Kali ni aku jumpa Nabi, aku bagi salam, Nabi tak jawab. Sahabat kata, Nabi nampak kau punya rumah yang baru tu. Dia pun pergi runtuhkan rumah tu. Bagi salam, baru Nabi jawab. Tu cara Nabi. Jadi sahabat bila Nabi, dia bagi salam kat Nabi, Nabi tak jawab, dia dah gelisah. Dia tunggu sampai Nabi selesai solat. Nabi kata Allah dah ubah hukum. Allah kata dulu wa qumu lillahi qanitin. Allah Ta'ala benarkan bercakap-cakap dalam solat, tapi kini dah tidak dibenarkan. Lega seorang tu. Ingat kan Nabi marah aku. Dia punya hukum berubah. Hukum boleh berubah. Awal, orang yang kematian suami, iddah dia setahun. Mata'an ila lahul. Kemudiannya Allah Ta'ala bagi keringanan. Iddah kematian suami hanya 4 bulan, 10 hari. Jadi, hukum boleh berubah. Kerana tu sahabat, bila Nabi sembahyang Zuhur 2 rakaat, dia tanya Nabi. Mana tahu berubah kan? Aku surati solat, apakah solat telah dipendekkan? Ataupun Tuhan lupa. Tuhan lupa. Ingatkan dah 4 padahal baru 2. Nabi jawab, kullu dzalika lam yakun. Nabi kata semua tu tak berlaku. Solat tak dipendekkan, aku pun tak
Tak lupa. Jadi ada yang kata ba'du zalika yakun. Tak. Sama ada kalau tak pendek, tuan lupa. Nabi tanya sahabat yang lain, betul ke? Sahabat lain kata, ya. Tuan baru solat 2 rakaat. Nabi pun niat masuk solat balik. Bangkit, tambah lagi 2 rakaat. Berlaku. Sebagai pengajaran. Allah Ta'ala sengaja lakukan sebagai pengajaran untuk umat inilah. Kalau berlaku macam tu, macam mana jalan penyelesaian dia. Saya ingat cukup dulu. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang tak baik itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Kita sudahi majlis kita pada malam ni dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.